Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya baik dan sihat bertenaga untuk kita sekali lagi bersama dalam rancangan Tazkirah Anak Muda. Kita mendengarkan lantunan-lantunan idea-idea yang baru lagi segar daripada anak-anak muda kita dalam memberikan tazkirah untuk kita semua. Kita pun tahu Nabi SAW apabila baginda mula berdakwah sampai ke akhir hayat baginda, sentiasa baginda dikelilingi oleh anak-anak muda yang segar membantu perjuangan baginda Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan anak muda kita di Malaysia pada hari ini juga adalah anak-anak muda yang akan dibanggakan oleh Nabi SAW, berdakwah dengan kreativiti yang terkini lagi menarik minat anak-anak muda yang lain. Episod kali ini kita akan mendengar lagi baki dan menonton lagi baki 3 tazkirah anak muda, menjadikan jumlahnya 9. Daripada 9 ini kita akan memilih 3 yang bertuah akan masuk ke final yang kita akan tonton tazkirah mereka secara langsung. Mereka semua layak untuk memperolehi hadiah selain daripada pahala daripada Allah, hadiah yang terkumpul berjumlah keseluruhannya sebanyak RM1,500. Jadi untuk tak buang masa, kita terus kepada peserta kita yang pertama untuk episod kita yang ketiga ini. Mari sama-sama kita saksikan tazkirah beliau. Apa itu keperluan? Apa itu kehendak? Dalam Islam, ada 3 jenis kepenggunaan. Daruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Apa itu daruriyah? Daruriyah ini adalah keperluan kepada perkara-perkara asas. Contohnya, makanan, pakaian, tempat tinggal, semua orang perlu. Yang kedua adalah hajiyah. Apa itu hajiyah? Hajiyah ini adalah keperluan kepada keselesaan dan kemudahan seseorang. Contohnya, memiliki pakaian yang menutup aurat, memiliki makanan yang berkhasiat dan halal, memiliki rumah yang selamat. Kita perlu, tapi kita kena ikut kemampuan kita. Yang ketiga adalah tahsiniyah. Tahsiniyah ini adalah keperluan kepada kemewahan. Arti kata lain, kemahuan. Kemahuan yang tiada limitasi. Contohnya, kita ada kereta, kita nak beli lagi kereta mewah, kita nak beli kereta mewah banyak-banyak. Yang kedua, kita ada rumah, kita nak beli rumah yang lagi besar walaupun kita duduk seorang. Yang ketiga, kita nak kumpul banyak-banyak harta dunia. Kak, salah ke kalau kita nak kumpul harta? Tak salah dengan syarat kita kumpul harta akhirat. Orang yang bijak itu adalah orang yang mengumpul harta akhirat. Di dunia, kita hidup paling lama 60-70 tahun sahaja. Tapi dekat akhirat nanti, kita hidup selama-lamanya. Oleh itu, orang yang paling bijak ketika dunia ini adalah orang yang hidup dalam dunia tapi dia mengumpulkan harta untuk dibawa ke akhirat. Akhir zaman ini, jalan ke neraka itu lagi lurus daripada ke jalan ke syurga. Allahu Akbar. Berapa ramai antara kita yang sentiasa inginkan lebih dan lebih. Ada satu rumah nak satu rumah lagi, ada satu kereta nak satu kereta lagi. Susah sangat kita nak rasa cukup. Namun, ia bukanlah alasan untuk kita berasa redha. Ia bukanlah alasan untuk kita berasa sentiasa cukup tanpa perlu berusaha lagi. Sabda Nabi SAW pernah dikisahkan satu cerita yang mengajar kita satu doa yang kalau kita amalkan boleh menghilangkan rasa duka cita dan hutang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kedukaan dan kesedihan. Aku berlindung kepada Engkau daripada sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari sikap kedekut dan bakhil. Dan aku berlindung kepada Engkau dari bebanan hutang dan penindasan. Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada adik Siti Nortasha yang memberikan kita tazkirah dari seorang anak muda untuk anak-anak muda yang lain. Mudah-mudahan semuanya memiliki
fokus yang betul dalam mengumpul harta. Yang pentingnya bab kata adik tadi, harta akhirat kan, masya-Allah. Dan contoh-contoh yang diberikan sangat bagus, dan membawa kita daripada satu sudut bagaimana harta itu dibahagikan kepada bagaimana pula untuk kita cukup dengan harta, dan kemudiannya doa yang diberikan, satu tips yang sangat baik, masya-Allah. Memang rata-rata orang memang memerlukan kepada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ustaz boleh komen sedikit, doa yang dibacakan oleh adik Natasha tadi, kalau boleh dibacakan agak sedikit perlahan, baca satu-satu supaya orang boleh ikut. Kalau baca laju macam tu, mungkin orang terus apa dia tadi? Kan, kalau diulang balik pun mungkin masih lagi sukar untuk diikut. Jadi baca satu persatu doa agar mudah untuk diikuti. Dan tazkirah biarlah bermula dengan bismillah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun, tahniah sekali lagi kepada adik Natasha, dan kita terus pergi kepada peserta kita yang kedua dengan tazkirah anak mudanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Brothers and sisters, today I want to share a story about Maryam alayhi salam, where she was in intense pain. She was in labor pain. She just delivered Isa alayhi salam. She was leaning against a tree, and Jibril alayhi salam was there. He said, don't grieve, and go and shake the palm tree. So in intense pain, in labor pain, in fatigue that she's facing, she went to the tree and she shook the tree, and dates started falling and she ate it. So the story is recorded in the Quran, verse 25, Surah Maryam. So Allah is trying to teach us that whatever you want, whatever you're hoping for, you have to put effort to have to achieve it, not just dua, not just rely to Allah. This is what Allah is trying to teach us in this story. Let's say, to give an example, let's say you want to pass your exam, you want to score an A. You have to study first, you have to seek knowledge from the teacher first. Then only you dua, and only you tawakkal to Allah, and hopefully Allah will help to ease the way and you get what you want. This applies to everywhere in your life, including relationships, financial problems, or any problems you're facing. If you're facing a problem, come back to Allah. Allah will assist you. Put effort and come back to Allah. Allah will help you. Some people, they don't understand this. They just rely to Allah subhanahu wa ta'ala. When they're sick, they don't take medicine, they don't see doctors, and they rely to Allah. This is wrong. Because Allah told us to put effort. As the Prophet said, Aqilha wa tawakkal. Tie and tawakkal. There was a person who wanted to leave the camel, and the Prophet told him this. So the message was trying to say that you have to put your means first and rely to Allah, not just rely to Allah. It's like when you leave the door open in the middle of the night, not locking it, you cannot rely to Allah to save you. You have to lock the door first, and only rely to Allah subhanahu wa ta'ala. In another verse in the Quran, Allah mentioned, we would not change a group of people until the group of people change themselves. Allah is trying to say that before we even change the action, before we take action, you guys must take action first. Effort must come first. You have to put effort and rely to Allah. Whatever means that you can do it first. And dua, may Allah help you, assist you, make it easy for you. Then hoping that Allah wills what you want. I hope this message reach to those who have forgotten how to rely to Allah. Don't just rely, but put effort in it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Brother Iman Syahabuddin. Masya Allah, topik yang sangat baik, isi kandungan yang sangat baik dan sangat jelas sebenarnya contoh-contoh yang diberikan bagaimana kita sepatutnya bertawakal kepada Allah dengan usaha daripada kita. Sangat-sangat baik, dan penyampaian dalam bahasa yang mudah untuk difahami sebenarnya, bahasa Inggeris yang mudah difahami oleh generasi muda kita pada hari ini. Kalau Ustaz nak komen sedikit, mungkin dari sudut kurangkan pergerakan-pergerakan yang tidak diperlukan dalam video tersebut. Sekejap pegang hidung, kejap pegang telinga, kejap macam ni. Lepas tu agak stres sikit nampaknya, kan? Cuba try untuk relax sedikit, kan? Dan menyampaikan dengan lebih jelas. Itu sebenarnya lebih memberi kesan
kepada para penonton kita. Tapi saya melihat bakat yang sangat baik yang ada pada saudara Iman Syahabuddin, masya-Allah. Jadi tanpa melengah lagi, kita terus pergi kepada peserta kita yang ketiga. Kita sama-sama tonton Tazkirah Anak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman kini kita dapat saksikan teknologi semakin berkembang pesat. Dalam tempoh 20 tahun ini, teknologi telah berjaya berevolusi mencapai tahap yang luar biasa. Namun, dengan teknologi juga perlu diingatkan bahawasanya penyelewengan boleh berlaku. Nilai kebaikan ataupun keburukan sesuatu teknologi itu adalah bergantung kepada cara penggunaan seseorang itu terhadap teknologi. Tidak dinafikan lagi, dakwah Islamiyah kini telah meliputi segenap aspek, termasuklah bidang teknologi iaitu media sosial khususnya. Para da'i masa kini perlulah mahir serta bijak dalam menggunakan media sosial sebagai jalan untuk berdakwah di era moden ini. Cara untuk kita berdakwah ataupun menyebarkan syiar Islamiyah ini dengan menggunakan teknologi ialah, yang pertama, kita menjadikan media sosial sebagai medium untuk berkongsi maklumat yang sahih serta bermanfaat. Sebagai contoh, perkongsian ilmu, hukum hakam, ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis nabawi. Yang kedua, kita memanfaatkan laman web sebagai tempat rujukan ilmu ataupun sebagai tempat perkongsian ilmu dan juga sebagai tempat untuk memperoleh faedah, seperti video-video kuliah ataupun ceramah, kata-kata hikmah dan sebagainya. Ingat, kongsi perkara yang sahih sahaja. Kalau boleh, seeloknya sertakanlah rujukan yang mantap seperti rujukan daripada kitab-kitab agama, kalam-kalam ulama dan sebagainya. Dakwah ada 3 cabang. Yang pertama, dakwah bil hal, iaitu dakwah dengan perwatakan kita yang mencerminkan adab Islamiyah. Yang kedua, dakwah bil lisan, iaitu dengan memberi tazkirah, ceramah ataupun nasihat. Dan yang ketiga, dakwah bil kitabah, iaitu dengan penulisan karya yang dapat memberi manfaat kepada ummah. Pilihlah kaedah-kaedah tersebut mengikut kreativiti kita. Sebarkanlah agama Allah ini di serata dunia agar manusia dapat melihat betapa indahnya Islam itu. Ingat, dakwah dengan hikmah membentuk perpaduan ummah, hidayah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Afnan Afifi dengan penampilan yang begitu kemas sebagai seorang pendakwah. Serbannya pun cantik, masya-Allah, pakaian pun bersih, bagus sekali dan penyampaiannya juga sangat jelas, terang. Alhamdulillah. Isi kandungan juga bagus, baik, kita boleh faham dan mudah-mudahan anak-anak muda yang lain juga dapat mencontohi, insya-Allah. Sedikit ulasan, mungkin boleh ditambah ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW bagi memantapkan lagi dan memenuhkan lagi isi kandungan yang kita nak sampaikan, kerana tidak ada perkataan yang lebih baik daripada Al-Quran, tidak ada kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata Nabi SAW. Apapun, tahniah sekali lagi. Alhamdulillah, kita dah dengar dah tazkirah yang cukup bertenaga daripada 3 orang anak muda kita. Jadi secara keseluruhannya, kesemua mereka memiliki isi kandungan yang cukup baik, cara penyampaian juga sangat-sangat baik. Biasalah ada sikit sana boleh tambah baik, kurang sikit sana, itu adalah satu perkara yang normal dalam mematangkan lagi seseorang pendakwah. Jadi apa pun, mudah-mudahan semua mereka adalah di kalangan pentazkirah yang berjaya bukan sahaja di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, daripada 9 peserta yang telah melepasi saringan awal, kami di pihak Urus Setia Tazkirah Anak Muda telah meneliti kesemuanya dan memutuskan senarai 3 orang peserta yang bertuah dan layak ke pusingan akhir memberikan tazkirah secara langsung. Mereka ialah, nikah online ni adalah harus dengan syarat
hendaklah majlis ini dilakukan dalam keadaan yakin. We will not change a group of people until the group of people change themselves. Tapi kalau kita bersedekah, kita dengan niat kita nak orang lain jadikan teladan, kita niatkan hanya kerana Allah SWT. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada ketiga-tiga peserta yang layak ke peringkat akhir. Mudah-mudahan bersemangat untuk memberikan yang terbaik di peringkat akhir. Jangan risau, pihak Rustia akan menghubungi anda untuk peringkat yang berikutnya. Marilah sama-sama kita terus sokong tazkirah anak muda dengan menyebarkan seluas-luasnya. Mudah-mudahan pahala kita juga tersebar seantero alam, insya-Allah. Dan kita doakan agar finalis kita berjaya memberikan tazkirah yang terbaik di peringkat akhir nanti. Kita semua, saya pasti, tak sabar-sabar untuk menonton pusingan akhir tazkirah anak muda. Jadi, marilah sama-sama kita doakan untuk mereka dan terus menonton tazkirah anak muda pemacu ummah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.